Assalamualaikum, saya Nur Rusna binti Nazri, nama matrik C17A0291. Saya merupakan pelajar tahun akhir Universiti Malaysia Kelantan. Saya akan membentangkan tesis saya yang bertajuk Kajian Penambahbaikan Video Pemasaran Pepati TV Studio menggunakan grafik gerakan atau motion grafik. Bab 1. Latar belakang kajian. Latar belakang penelitian ini berkaitan penggunaan grafik gerakan atau motion grafik dalam video pemasaran di Pepati TV Studio. Video pemasaran merupakan peranan yang penting dalam mempromosikan sesebuah perniagaan. Video pemasaran merupakan satu kaedah yang digunakan untuk memberi maklumat dan mempromosikan tentang perniagaan yang menggunakan media elektronik yang membantu dalam mengembangkan perniagaan. Grafik gerakan atau motion grafik dibuat daripada video atau animasi dan juga pergerakan dalam video yang menggunakan visual dalam penyampaiannya. Penggunaan grafik gerakan atau motion grafik ini juga menjadi lebih menarik dengan adanya bunyi latar. Media seperti ini terdapat dalam media elektronik yang semakin banyak pada masa ini. Oleh itu, kajian ini adalah berkaitan video pemasaran dengan penggunaan grafik gerakan atau motion grafik. Seterusnya ialah masalah kajian. Grafik gerakan ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Antaranya ialah permasalahan mengenai pemilihan penggunaan teks, foto dan audio yang sesuai. Permasalahan ini mengenai cara penyampaian menggunakan grafik gerakan atau video pemasaran. Penggunaan pergerakan yang lancar amat penting dalam memberi pengaruh terhadap masa tontonan penonton. Pergerakan dalam video penting dalam memastikan penonton tidak bosan. Seterusnya ialah objektif kajian. Kajian ini ialah mengenai kajian penambahbaikan video pemasaran Pepati TV Studio menggunakan grafik gerakan atau motion grafik. Terdapat beberapa objektif dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti masalah penyampaian video pemasaran Pepati TV Studio melalui penggunaan teks, gambar dan audio. Mengenal pasti penggunaan warna dan gerakan dalam video grafik gerakan ini dapat menjadi daya tarikan penonton. Ketiga, mengenal pasti keberkesanan penyampaian penggunaan grafik gerakan yang disampaikan kepada penonton melalui undian. Persoalan kajian. Kajian ini menggunakan penambahbaikan grafik gerakan dalam video pemasaran di Pepati Studio. Dalam menggunakan grafik gerakan ini, pelbagai elemen yang perlu diberi perhatian agar dapat menarik perhatian penonton dan dapat memberi maklumat yang lebih jelas kepada penonton. Oleh itu, dalam kajian ini terdapat beberapa persoalan, iaitu apakah penggunaan grafik gerakan ini lebih berkesan dengan penggunaan teks, gambar dan audio yang sesuai? Kedua, bagaimanakah penggunaan warna dan gerakan dalam video grafik gerakan ini dapat menjadi daya tarikan penonton? Adakah keberkesanan cara penyampaian penggunaan grafik gerakan yang disampaikan dapat disampaikan dengan jelas? Seterusnya ialah hipotesis kajian. Kajian ini merupakan tentang penambahbaikan video pemasaran menggunakan video grafik gerakan atau motion grafik untuk Pepati TV Studio. Kajian ini akan mengetahui penggunaan teks, gambar dan audio yang berkesan untuk penghasilan video pemasaran dengan menggunakan motion grafik. Pengkaji juga akan mendapat keputusan daripada kajian ini tentang penggunaan warna dan gerakan yang dapat menarik penonton untuk menonton sehingga video tamat. Seterusnya, pengkaji menjangkakan penggunaan grafik gerakan yang digunakan dalam pemasaran dapat disampaikan dengan jelas. Hal ini dikukuhkan lagi dengan tinjauan yang dilakukan terhadap undian penonton bagi video ini. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Kepentingan dalam kajian ini ialah melalui kajian ini dapat menyelesaikan masalah dan dalam memilih medium untuk menyampaikan maklumat atau membina sebuah video pemasaran. Kajian ini dapat membantu dalam memberikan maklumat yang diperlukan apabila ingin membina sebuah video pemasaran atau video untuk maklumat dengan menggunakan grafik gerakan atau motion grafik. Penggunaan grafik gerakan atau motion grafik ini dapat membantu dalam menjadikan video tersebut lebih mesra dan dekat dengan penonton. Pemilihan yang sesuai juga dapat berinteraksi dengan aktif dan dapat meneroka ilmu pengetahuan dalam menghasilkan sebuah video dengan menggunakan grafik gerakan atau motion grafik. Selain itu, kajian ini juga memberi kepentingan kepada pengkaji yang akan datang. Pengkaji yang akan datang dapat mengumpul data daripada kajian lepas untuk mendapat pengetahuan. Seterusnya ialah kajian literasi.
Antara kajian lepas yang dijadikan rujukan ialah The Role of Motion Graphic in Visual Communication 2014, kajian daripada Mohsen Fathi, Dershir Al dan Mustafa As-Salahi. Menurut kajian ini menyatakan tentang medium yang digunakan dalam penghasilan sebuah video dapat menarik perhatian dan dapat memberi pengetahuan yang jelas kepada penonton. Menurutnya lagi, medium yang digunakan ini dapat menarik perhatian dengan pemilihan susun atur yang betul seperti pergerakan, warna, audio dan animasi. Seterusnya, kajian lepas yang dijadikan rujukan ialah daripada perancangan motion graphic sebagai upaya pengenalan profesi bidang teknologi maritim karya daripada Fakhri Azmi dan Denny Indrayana Setiadi. Dalam kajian ini menerangkan tentang penggunaan medium grafik gerakan dalam penyampaian. Dalam kajian ini menjelaskan tentang penggunaan grafik gerakan untuk menyampaikan maklumat dapat dilakukan dengan terperinci. Kajian ini juga memfokuskan kepada menggambarkan kandungan untuk menghasilkan video motion grafik dalam menyampaikan maklumat. Sesuai ialah bab 3, metodologi kajian. Kaedah kajian iaitu kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif ialah berbentuk sesi temu bual, pemerhatian dan menganalisis data. Kaedah kualitatif merupakan satu kajian di mana pengkaji bergantung kepada pandangan dengan mengemukakan soalan. Selain itu, kajian kualitatif ini dapat memberi data-data yang subjektif yang perlu dianalisis. Kajian kualitatif ini menyumbang dalam memberikan data untuk dianalisis. Penyelidikan kualitatif merupakan kajian terhadap sesuatu untuk memperoleh data dan maklumat secara lebih jelas dan terperinci. Seterusnya ialah kaedah yang digunakan. Yang pertama, soal sidik. Soal sidik digunakan dalam kajian untuk mendapatkan beberapa orang responden. Dalam kajian ini juga, responden akan menjawab beberapa soalan yang pengkaji sediakan untuk mendapatkan data dalam kajian ini untuk penambahbaikan bagi produk dalam kajian ini. Data yang diperoleh dalam kajian ini akan digunakan dan dianalisis untuk menghasilkan kajian ini. Seterusnya ialah kajian perpustakaan. Bagi melengkapkan kajian ini, pengumpulan data untuk penyelidikan ini menggunakan kaedah perpustakaan. Pengkaji juga membaca dan mengumpul maklumat yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kajian ini. Kajian perpustakaan juga bertujuan untuk mengulas isi ilmu termasuklah penemuan kajian dan teori serta kaedah yang berkaitan dalam penghasilan penyelidikan ini. Kaedah ini dapat mengumpul maklumat seperti daripada kajian akademik seperti kajian lepas. Maklumat tersebut dapat digunakan untuk membentuk kajian ini berdasarkan objektif penyelidikan ini. Seterusnya ialah internet. Berdasarkan kajian ini, pengkaji telah menggunakan sumber internet bagi mendapatkan maklumat mengenai kajian yang dijalankan. Rujukan daripada internet ini dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh data dan maklumat yang lebih jelas dan meluas. Selain itu, maklumat juga didapati melalui akhbar dan jurnal yang terdapat di internet. Pengkaji juga dapat menjadikan panduan dengan menggunakan maklumat daripada sumber internet. Oleh itu, penggunaan sumber internet membantu dalam mendapatkan maklumat dalam menyiapkan penyelidikan ini. Berdasarkan rajah soalan 1 ini juga, dinyatakan bahawa responden membuat udian memilih pilihan kedua iaitu video grafik gerakan yang dihasilkan oleh pengkaji. Berdasarkan jumlah yang dinyatakan ialah 80.4% merupakan responden yang memilih pilihan kedua bersamaan 19 orang responden. Berdasarkan soalan 1, didapati penonton memahami mengenai video ini dari segi penggunaan teks dan grafik yang digunakan dalam video grafik gerakan ini juga dapat memberi kefahaman kepada penonton tentang peparti TV studio. Seterusnya, bagi soalan yang ketiga, mendapati bahawa 90.9% merupakan responden memilih ya bersamaan 20 orang dan sebanyak 9.1% bersamaan 2 orang responden memilih tidak bagi soalan ini. Penggunaan teks dalam video gerakan grafik ini dapat difahami dan sesuai digunakan untuk video grafik gerakan. Hal ini juga menunjukkan bahawa teks yang digunakan dan tipografi yang digunakan dalam video ini sesuai bagi video ini. Hal ini kerana penggunaan teks dalam video grafik gerakan ini merupakan video yang ringkas dan memberi maklumat secara bergerak dan mudah difahami. Terusnya, bagi soalan yang keempat, mendapati bahawa semua responden memilih jawapan ya bagi soalan di atas.
Berdasarkan soalan di atas, iaitu penggunaan warna dalam grafik gerakan bersesuaian dengan video pemasaran di Pepatih TV Studio. Hal ini menunjukkan pemilihan warna dalam projek ini sesuai dan dapat menjadi daya tarikan penonton. Seterusnya ialah soalan yang kelima. Mendapati bahawa 95.5% bersamaan 21 orang responden yang memilih ya dan bagi penggunaan memilih ya bagi penggunaan grafik dalam video motion grafik yang dihasilkan oleh pengkaji. Berdasarkan keputusan ini juga mendapati penggunaan grafik memainkan peranan yang penting dalam penghasilan projek ini. Pemilihan grafik yang bersesuaian dengan video pemasaran ini dapat memberi kefahaman yang jelas kepada penonton. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan grafik yang mudah difahami oleh penonton. Berdasarkan video grafik gerakan ini juga, pengkaji dapat mendapati bahawa penonton dapat memahami dan dapat menarik perhatian penonton. Seterusnya ialah pembangunan produk. Peringkat ini merupakan peringkat penghasilan grafik menggunakan perisian Adobe Illustrator. Gambar ini menunjukkan grafik dimasukkan ke dalam perisian Adobe Premiere Pro untuk disunting menjadi grafik gerakan. Gambar ini menunjukkan proses menggabungkan video dan dikumpul menjadi satu video yang lengkap. Seterusnya, gambar ini menunjukkan proses untuk memasukkan lagu latar pada video yang telah lengkap digabungkan. Seterusnya ialah bab 5, kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, kepelbagaian dalam penghasilan video untuk pemasaran dapat membantu dalam mengembangkan sesebuah syarikat dengan lebih maju. Kajian ini juga dapat mengenal pasti keberkesanan penyampaian menggunakan grafik gerakan. Kajian ini juga dapat mengenal pasti keberkesanan penyampaian menggunakan grafik gerakan yang disampaikan kepada penonton melalui undian. Dengan adanya data daripada saya dalam menganalisis data. Hal ini membantu dalam mengetahui maklumat mengenai keberkesanan penyampaian dan penggunaan grafik gerakan. Seterusnya, melalui kajian ini juga dapat dirumuskan bahawa penggunaan yang betul dalam penghasilan video pemasaran dapat membantu dalam meningkatkan jumlah tontonan. Hal ini berpotensi kepada syarikat dalam meluaskan pemasaran. Dengan penghasilan kajian penambahbaikan video pemasaran di Pepatih TV Studio ini melalui grafik gerakan motion grafik, ini dapat membantu dengan memberikan maklumat yang jelas dan tidak membosankan kepada penonton serta dapat meningkatkan jumlah tontonan. Dengan penghasilan kajian penambahbaikan video pemasaran di Pepatih TV ini melalui grafik gerakan atau motion grafik, ini dapat membantu dalam memberikan maklumat yang jelas dan tidak membosankan kepada penonton serta dapat meningkatkan jumlah tontonan penonton. Seterusnya, ini merupakan projek yang dihasilkan dalam kajian ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.